Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Mukmin. Saya akan present tentang Spiny Dogfish Shark, iaitu Squalus acanthias. Mari kita tengok morfologi jerung ini. First, jerung ini mempunyai white spot dekat dorsal badannya. Kemudian dia juga mempunyai dorsal spine dekat di hadapan dorsal fin dia. Dua, satu dan dua. Kemudian jerung ini mempunyai tulang rawan seperti semua jerung dan pari. Tulang rawan ni dibagi cartilage. Tulang rawan ni lebih ringan, lebih kuat dan lebih fleksibel daripada tulang yang biasa. So, dia sangat membantu pada jerung kerana mereka ialah haiwan yang memburu. So, mereka perlu menjimatkan banyak tenaga ketika mereka memburu. Jerung juga haiwan yang special kerana mereka perlu sentiasa berenang untuk bernafas kerana mereka perlu air sentiasa menerusi gill slit di bawah ni, dan untuk mencapai benda ini mereka harus sentiasa berenang. Dan apabila mereka mempunyai tulang rawan, cartilage bone, yang di mana lebih ringan, ia membantu mereka menjimat banyak tenaga. Kemudian kita boleh tengok color shark, iaitu counter shading, lebih gelap pada atas dan lebih cerah pada bawah. Ini membantu mereka dalam camouflage apabila mereka memburu, kerana mereka adalah haiwan yang memburu dan ambush. Apabila mangsa berada di bawah, jerung ini mampu berkamuflage dengan cahaya matahari, dan apabila mangsa berada di atas, mereka mampu berkamuflage dengan warna gelap air laut, the deep ocean. Okey, kemudian jerung ini juga mempunyai mulut subterminal. Okey, mulut subterminal adalah mulut yang berada di bawah, di bahagian ventral badannya. Mulut subterminal biasanya khas kepada ikan yang bottom feeder. Tetapi untuk shark, walaupun mulutnya berada di bawah, mereka juga mampu menerkam mangsa apabila mangsa berada di hadapan ataupun di atas. Kerana mereka mempunyai cartilage bone yang fleksibel, mereka mampu menggerakkan badan mereka dengan lebih fleksibel. Dan kemudian mereka juga tidak mempunyai gas bladder seperti ikan biasa. Ini sepatutnya membuatkan mereka lebih susah untuk terapung, kerana gas bladder adalah untuk keapungan ikan. Tetapi mereka juga mempunyai liver yang besar dan mempunyai oil liver yang banyak. So ini membantu mereka untuk keapungan, dan disebabkan mereka tidak mempunyai gas bladder, mereka juga mampu ascend dan descend apabila mereka berenang dengan laju, kerana mereka tidak perlu risau kerana apabila kita descend dan descend terlalu cepat, gas bladder boleh pecah. Dan disebabkan jerung ini tidak mempunyai gas bladder, mereka boleh ascend dan descend dengan lebih cepat daripada ikan biasa. Juga membantu apabila mereka memburu. Dan mereka juga mempunyai deria yang sangat tajam, iaitu deri bau di hidungnya, dan juga deria electroreceptor di bahagian snout yang mampu detect live pergerakan ikan dan electric field yang produced by sprays. Feeding behavior untuk spesies ini adalah mereka memburu secara beramai-ramai, dan mereka juga ialah haiwan yang menerkam mangsa mereka. Ini adalah bahagian ventral spiny dogfish shark. Apabila kita dissect di bawah ini, antara organ yang pertama yang kita boleh nampak adalah liver. Ini kerana liver adalah organ shark yang paling besar. Dia boleh mencapai 5 hingga 25% daripada total weight of shark. Function liver ada 3. Ia menjadi tempat penyimpanan tenaga, ia menjadi organ keapungan, dan ia juga menjadi organ yang mengelakkan shark daripada menjadi dehydrate dalam laut, kerana ia mempunyai kepekatan urea yang sangat tinggi, mengelakkan daripada mereka menjadi dehydrate. Kemudian organ yang kedua kita boleh nampak ialah perut. Perut shark ni untuk spesies ni berbentuk J dan mempunyai dua area, iaitu cardiac area dan pyloric chamber. Pyloric. Dan cardiac ialah bahagian perut yang menggabungkan kepada esophagus, dan esophagus menggabungkan kepada buccal cavity. Buccal cavity ni adalah kawasan jerung akan gigit makanan, kawasan mulutnya, dan disalurkan kepada esophagus, dan esophagus dimasukkan ke dalam kawasan perut dan melalui proses peristalsis. Dan perut jerung mempunyai pH yang sangat rendah. Ini kerana acidic, dia boleh mencairkan even besi, dan juga boleh mengembang
untuk menyimpan makanan dengan jangka lebih panjang. Dan dalam perut shark juga mempunyai dipanggil ruge, iaitu lipatan-lipatan yang membantu untuk menggabungkan makanan dengan digestive juice dengan lebih mudah supaya pencernaan berlaku dengan lebih cepat. Dan bila makanan telah dicerna, dimasukkan kawasan pyloric dan masuk kawasan duodenum. Bila masuk kawasan duodenum, dua organ yang kita patut tengok, iaitu pancreas dengan gallbladder. Pancreas di sini adalah fungsi adalah untuk menghasilkan enzim digestif, dan gallbladder di sini adalah untuk menyimpan bile, dan bile adalah fungsi untuk menurunkan fat kepada fatty acid, dan dia mempunyai bile duct yang menggabungkan kepada duodenum. Lepas itu kita masuk kepada kawasan intestine. Jerung mempunyai intestine yang pendek, tidak seperti haiwan herbivore. So mereka develop satu cara untuk menyerap tenaga lebih efisien, iaitu mempunyai intestine yang spiral valve intestine. Intestine ini mempunyai banyak chamber seperti skru, bertujuan untuk meningkatkan lagi luas permukaan supaya mereka boleh menyerap nutrien dengan lebih banyak dan lebih efisien. Kemudian di bawah perut dan di sebelah intestine terletaknya spleen, tempatnya pembuatan darah dan sistem imun badan dihasilkan. Dan kawasan yang terakhir ialah kawasan rektum, di mana proses pencernaan berakhir dan bahan buangan akan dibuang. Sekiranya spesies ini di culture, makanan mereka haruslah tinggi dalam protein, dan protein tersebut haruslah tinggi dalam essential protein kerana mereka adalah haiwan karnivor. Mereka perlu mendapat essential protein yang cukup untuk membesar secara sihat, dan non-essential protein boleh ada tetapi tidak boleh menggantikan essential protein. Kemudian, makanan mereka seharuslah submerged seeloknya kerana mulut mereka adalah subterminal. Mereka lebih sesuai untuk makan makanan sekiranya makanan tersebut berada di hadapan mereka ataupun di bawah mereka. So ini akan memudahkan mereka untuk makan makanan tersebut. Kemudian makanan tersebut tidak haruslah terlalu besar kerana apabila makanan terlalu besar mereka akan menggigit dan akan mengotorkan air dengan makanan yang hancur tersebut. So makanan yang lebih kecil yang mampu ditelan oleh mereka adalah lebih bagus sekiranya mereka di culture. Kemudian makanan juga seeloknya sesegar yang mungkin dan mempunyai bau yang kuat kerana ini akan menarik perhatian mereka untuk makan makanan mereka lebih cepat, dan makanan yang makan lebih cepat akan mengurangkan risiko untuk mengotorkan air.